Dan ada satu amalan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya amalan tu dia boleh menghapuskan dosa dan menghapuskan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan bersedekah. Ayat ni kena keluar dulu. Kita buat lubang di sini, kita derma, duit tu dia jalan je, duit satu lagi dia akan masuk di situ. Tu konsep dia. Selagi duit tu ada, dia tak akan gerak. Dapat suami yang baik, bagus tak? Allahu Akbar. Niat senang suami yang baik ni. Mai ceramah sama-sama dengan suami. Allah, tu impian ramai orang tu. Tapi tak ramai yang dapat. Ramai yang kadang-kadang apa? Dapat suami pemalas balok liat ada. 2050 WHO buat kajian, penyakit yang paling besar sekali atas pada jantung nombor 1 adalah stres dan depres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi orang baik dan orang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kehadiran kita ini akan menyebabkan kita lebih memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang tak ada kitab, bolehlah ambil kitab tang tu. Tolong edar kat belakang ke, kat depan ke. Kitab kita ni diberikan, ada yang wakaf kat kita, jadi kita boleh ambil kitab tu, tengok di mana ada. Baik, bagi yang ada kitab, tengok hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-15, bab berkaitan dengan bersedekah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bersedekah, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan secara bersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni menghapuskan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Malam ni kita nak tengok berkaitan dengan bersedekah, yang mana satu amalan yang mulia di dalam Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada kita ni. Amalan ni adalah amalan yang sangat luar biasa. Ada banyak kelebihan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada bersedekah ini. Antara yang besarnya adalah sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang kita buat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah dengan kita. Apa dia benda yang boleh menyebabkan Allah marah dengan kita? Adalah benda-benda yang kita katakan sebagai dosa, maksiat yang derhaka dengan Allah, menyebabkan Allah marah dengan kita. Dan ada satu amalan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya amalan tu dia boleh menghapuskan dosa dan menghapuskan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan bersedekah. Sedekah yang paling bagus ni adalah benda yang kita paling suka dan benda yang kita paling sayang. Benda yang kita paling suka, paling sayang ni apa dia? Adalah harta wang ringgit kita lah, yang kita paling sayang sekali tu.
Sedekah ni dia adalah konsep yang kita katakan sebagai konsep gravity. Ni sahabat, kalaulah botol ni, air mineral ni, katalah saya tolak, dia akan jatuh ke bawah. Kalau tuan-tuan tolak, jatuh juga ke bawah. Kalau muslimat belakang tolak, jatuh juga. Kata di kampung kita ni ada pengedar dadah yang paling mantap sekali. Kita panggil dia, kita kata, boleh tolong tolak botol ini. Dia pun tolak, jatuh. Jatuh. Kita panggil manusia pembunuh upahan, semua orang jahat, orang baik semua. Islam tak Islam, siapa main pun dia tolak botol ini, jadi apa? Jadi jatuh. Sebab apa dia jatuh? Sebab kita sebut dia sebagai konsep gravity. Siapa tolak pun akan jatuh. Sedekah ni dia macam tu. Bukan kata hang orang Islam, hang tak orang Islam, hang nama kata sedekah je, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran dan balasan pada dia, walaupun yang derma tu ataupun yang buat baik tu dari segi infak tu adalah non-muslim atau orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri ganjaran yang besar pada dia. Allah bagi ganjaran yang sangat besar pada dia. Setiap pagi dan setiap hari ada satu malaikat yang akan doa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah pada orang yang selalu menginfakkan harta wang ringgit dia tu khalafa, ganti pada dia balik. Wa ati mumsikan talafa, dan engkau berilah kepada orang-orang yang kedekut, yang simpan duit dia, yang tak mau bawa keluar harta yang dimiliki oleh dia. Malaikat tu doa supaya apa jadi dengan harta dia? Supaya musnahkan harta dia. Duit kita yang ada dekat kita, dia bukanlah milik kita. Dia milik apa? Dia boleh jadi milik macam-macam. Mungkin milik Shell, kita berminyak. Mungkin milik TNB, kita banyak current. Milik PBA, milik orang jatuh, hilang, pelbagai jenis pemilikan. Tapi wang ringgit kita yang confirm 100% confirm dan confidentnya kita boleh habaq duit kita adalah duit yang kita derma dan kita infak fi sabilillah. Itu confirm duit kita. Yang lain yang ada dalam poket kita belum tentu duit kita. Boleh jadi duit kita, boleh jadi bukan duit kita. Kata Nabi SAW, harta tu dia boleh jadi 3 benda sahaja. Satu apa dia? Apa yang kamu makan dan dia hilang, itulah harta kamu. Yang kedua, apa yang kita pakai dan kemudian dia lusuh, itulah harta kita. Dan yang ketiga, apa yang kita infak fi sabilillah. Dua yang awal itu dia akan hilang di dunia, tapi satu dia akan kekal. Sebab tu ulama sebut, katalah orang miskin tepi jalan, makcik-makcik ke, pakcik-pakcik ke, siapa-siapa, kita pergi duduk tepi dia, kita bagi kat dia infak fi sabilillah, derma pada dia, buh dalam tabung dia, RM5 ke, RM10 ke, RM2 ke, RM3 ke, apa kita kata kat dia? Kita kata terima kasih dekat dia. Dia akan tanya kat kita, sebab apalah anak kata kat makcik terima kasih? Patut makcik lah yang terima kasih dekat hang. Kita kata, makcik, terima kasih sebab makcik tolong simpan duit saya. Kalau saya simpan duit saya, belum tentu saya jumpa duit ni kat akhirat. Kalau makcik tolong simpan, insya-Allah duit tu saya boleh jumpa kat akhirat. Di akhirat tuan-tuan, Maybank kita tak akan jumpa di padang mahsyar. Hong Leong bank balik awal memang tak ada. Bank rakyat tak tahulah, pemilik bank rakyat kat mana pun tak ada lah. Jadi duit kita ATM kita boleh bawa keluar kat padang mahsyar, boleh tak? Boleh. Di mana ATM kita? Kolej makcik tadi yang buruk tadi tu, itulah ATM kita. Walaupun tak ada aircon, walaupun tak ada CCTV, itulah dia kolej ajaib yang boleh bawa keluar duit kita nanti ke akhirat. Mungkin kita nampak tu sebagai biasa. Sebab tu bila kita kena bagi kat orang duit, kita kata terima kasih kat dia, kerana dia tolong simpan duit kita untuk kita guna nanti di akhirat. Itu hebatnya orang yang berinfak fi sabilillah. Sehingga Allah Ta'ala sebut, apabila orang yang nak mati, dekat-dekat sangat nak mati, apa impian dia? Allah Ta'ala sebut, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bila dia dekat-dekat nak mati, banyak benda yang dia teringin nak buat, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala simpulkan dalam ayat tadi tu apa dia?
Dua benda yang dia teringin sangat nak buat. Yang pertama adalah dia nak teringin sangat nak bersedekah, infak fi sabilillah. Kerana apabila dia dekat-dekat nak mati, dia melihat banyak kelebihan atau kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia lantaran dia derma dan infak fi sabilillah tu. Dia rasa macam hebat sangat. Dan kedua, kata ulama, benda-benda yang dia infakkan tu, benda tu menjadi punca supaya memudahkan sakaratul maut dia. Lebih banyak orang tu derma, lebih banyak Allah mudahkan dia dari segi nak mati. Sebab tu bila orang tu nak mati, dalam banyak-banyak benda sunat yang dia nak buat ni, dia teringin sangat derma infak fi sabilillah. Infak ni tuan-tuan, bagi ni bukan mesti duit. Apa sahaja benda yang kita beri dan kita infakkan, pahala ganjaran dia akan kembali balik kepada orang yang buat baik tu, Allah akan bayar dia. Hatta walaupun orang tu buat baik dengan binatang, walaupun binatang tu adalah mughallazah yang paling besar najis dia, anjing dan babi. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Bukhari menyebut bagaimana seorang lelaki, ada riwayat menyebut seorang perempuan yang dia bagi minum pada anjing. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Walaupun dia buat baik dengan anjing, infak apa dia? Tenaga dia, dia ambil, tolong, bagi anjing tu minum air. Kebaikan yang dia buat, walaupun sedikit, tapi disyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Pada anjing tadi ditunjuk, Allah bagi dia masuk dalam syurga. Apatah lagi yang kita buat baik tu pada orang. Apatah yang kita buat baik tu pada orang yang macam tuan-tuan dan perempuan bagus, soleha, bertakwa, hari-hari baca doa kunut, memang hebat sangat dah ni. Lagilah bagusnya kalau buat baik dengan orang baik-baik. Derma, infak ni, dia akan kembali pada kita balik. Kan kita kata manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa buat satu benda baik, dia dapat 10 benda Allah Ta'ala beri pada dia kebaikan. Tapi kebaikan tu dia tak mesti dalam bentuk duit, dan tak mesti dalam bentuk fauran, immediately kita dapat. Bukan. Contoh saya beritahu, kita pi derma RM1 dalam tabung, kita keluar surau, kita usah poket kita, tak ada pun RM10. Kata bagi RM1 dapat RM10, tak ada pun, tak. Dia tak main dalam bentuk duit, dia main dalam pelbagai bentuk yang lain. Contoh, Allah pelihara kita daripada musibah. Pernah tak dah traffic light hijau, kita jalan. Masa jalan, dia tu naik motor, dia kuning dia duk main laju, merah dah dia tak dan, kita hijau tak dan nak jalan. Kita dengan dia ni, kita kata nipis setitik lagi nak kena. Dia pula bawa anak dia balik sekolah darjah 2 dengan anak kecil dia umur 1.5 tahun bawa kat depan motor. Kita nak marah agaklah dia yang bawa laju anak yang kecil tu. Tapi kalau aksiden, bukan kira siapa betul siapa salah, tapi mudarat pada budak tu, kita kesian kat dia. Baiklah Allah selamatkan aku dan aku break. Sebenarnya nasib baik tu disebabkan ada derma atau infak fi sabilillah yang kita buat pada hari tu atau kemarin ke bila ke. Allah panjangkan usia kita, Allah selamatkan kita daripada mudarat. Kita parking kereta, kita baru nak pergi dekat kereta kita, member sekolah menengah kita sembang kita, Assalamualaikum, apa khabar? Allah sihatlah, apa semua cantik sembang. Lepas kita duduk sembang dengan dia, kita pun ambil kereta, kita reverse, kita jalan. Tak dan 17 saat, dahan reput besar paha, betul-betul jatuh kat tempat parking kereta kita. Kalau lambat tu, memang kita akan jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tak kenal kereta, tak kenal orang, memang besar dahan tu. Macam mana boleh selamat? Allah pelihara kita. Mungkin pagi tadi kita ada bagi makan masa sarapan, kucing mai, kita ambil nasi lemak kita satu camca, kita lempar kat dia. Mungkin disebabkan tu Allah pelihara kita daripada musibah. Rumah terbakar, rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, betul-betul tang rumah dia hujan turun.
Betul-betul tengok rumah dia bomba sempat sampai. Betul-betul tengok rumah dia tu angin kuat jadi terpadam. Betul-betul tengok rumah dia tu orang mai di surau di masjid dekat orang buat azan Allahu akbar sebut nama Allah. Sunnahnya bila azan, bila terbakar, maka api tadi tu dia reda, terbakar juga, tapi sikit bahagian dapur saja. Dia punya penapis ayak kowe dengan kuku je jahanam. Sebab awal tu dia dekat dengan dinding, hak lain semua Allah bagi selamat. Sebab apa? Mungkin disebabkan dia derma. Kadang-kadang Allah tak bagi dalam bentuk duit, Allah bagi dalam bentuk kesihatan. Umur kita sekarang ni sepatutnya wajib dah kena kerja manis. Kalau sebab apa? Sebab member kita duk abak dalam grup kerja, grup sekolah kita. Oi kawan aku, oi aku masuk hospital. Oi aku darah tinggi. Oi aku kencing manis. Oi aku kencing pahit. Oi aku kencing kawan. Semua member duk abak. Kita umur berapa? Sepatutnya boleh kena. Kita pun pergi check kat hospital, kat klinik. Dia cucuk, dia check tangan kita 5.7. Dia kata, bagus, hang tak ada kencing manis. Terus pergi keluar, pergi kedai nasi kena, minta teh tarik buih komta ni makan satu. Meraihkan kejayaan tak kena kencing manis. Patutnya kena tak? Kena. Sebab apa? Saya ni bukan duk exercise sangat ustaz. Makan pun boleh tahan. Alhamdulillah Allah pelihara. Sebab apa? Mungkin disebabkan kita tak kira nak derma infak fi sabilillah ke orang, Allah bagi dalam bentuk yang lain. Kadang Allah tak bagi kat kita, Allah bagi kat anak kita. Anak kita ni bukanlah pandai sangat. Kadang-kadang Allah bagi anak pandai. Pandai merata ni, dia pergi ni, masuk pertandingan ni menang ni, masuk pertandingan ni menang. Pandai debate, pandai pantun, pandai yang tu, pandai yang ni. Allah pertandingan matematik menang, dapat basikal. Kita tak payah dah save duit bas sekolah nak hantar dia 250 sebulan, tak payah. Sebab sekolah dia boleh pergi dengan basikal dekat ya. Save 250. Kadang duit tak keluar direct, tapi indirectly Allah Ta'ala pelihara. Mungkin disebabkan derma, kereta tak jadi masalah. Kadang-kadang kereta aircon kerja buat masalah. Sat-sat aircon, sat-sat tayar, sat-sat yang tu, sat-sat yang tu. Duit-duit habis kot tu. Tapi Allah jaga, Allah pelihara. Duit tak keluar. Mungkin disebabkan derma yang kita buat. Mungkin disebabkan derma yang kita buat, Allah bagi environment yang baik dekat kita. Allah bagi kawan-kawan yang baik. Allah bagi jiran yang baik. Allah bagi bos yang baik. Tu pun rezeki juga tuan-tuan. Rezeki tak? Rezeki. Ada orang tanya soalan kat saya, Ustaz, saya benci dengan tempat kerja saya. Saya sampai di turun kereta, sebelum saya masuk pejabat saya ludah 12 kali. Saya geram sangat nak masuk dalam pejabat. Cukup waktu saya belah pejabat, saya terajang meja-meja semua, saya terbelah. Saya benci dengan kawan duduk sebelah saya. Hari-hari buat masalah dengan saya. Saya tak suka dengan bos saya. Hempuk semua kerja dekat saya. Dia nak keluar bekerja, dia ludah pejabat. dia geram sangat. Tapi ada orang dia seronok pergi tempat kerja, kawan-kawan yang baik. Tu sebenarnya satu rezeki yang Allah bagi kat kita. Dapat kawan yang baik, dapat jiran yang baik, dapat suami yang baik. Bagus tak? Allahu Akbar. Niat senang suami yang baik ni. Mai ceramah sama-sama dengan suami. Allah, tu impian ramai orang tu. Tapi tak ramai yang dapat. Ramai yang kadang-kadang apa? Dapat suami pemalas balok liat. Ada? Allah, kerja tak mau. Hari-hari pau isteri dia. Main 50 abang nak pergi kerja. Padahal hantu ayak tak pergi kerja pun. Kerja dia apa? Pergi judi. Dia pergi beratok di part nombor, dia ambil nombor. Isteri dia jumpa nombor punya banyak dalam poket dia. Dia cari kerja kat tu. Dia tak pergi kerja. Dia minta duit isteri dia. Ada? Ada. Dia tak kerja. Dia menikah dengan isteri dia kerja bagus. Dia guna nama isteri dia buat loan. Loan berapa? 60,000, 70,000, 80,000. Dia buat apa? Nak beli motor besar. Dia tak ada kupang haram, tak kerja apa pun. Pakai nama isteri dia, loan bulan-bulan isteri dia kena bayar. Suami dia beli motor besar. Motor besar tak apa, bagus, hang ada duit hang belilah. Tapi ni duit tak ada apa. Nak buat charity, nak tunjuk ke orang. Bagus. Orang lain semua ni kerja, orang dapat duit, ada lebih, rezeki lebih, bawa motor semua pi tazkirah, bawa ustaz, macam-macam je Hashim kita pi. Rata-rata bawa ni
makanan, bantu orang miskin, pi semayang apa semua kat tepi jalan adventure yang seronok. Tapi tak apalah macam tu. Dia duit tak ada, ambil duit isteri dia, beli motor besar, minta duit kat isteri dia nak pergi bagi charity kat anak yatim. Pi sampai sana, oi manis mulut kita, membantulah apa semua. Padahal anak dia duk yatim di rumah, dia tak ingat, dia pergi enjoy rata ceruk. Orang nampak macam bagus, tapi isteri berendam air mata di rumah sebab nak kena bela suami dia. Dia ada anak 2 orang dengan satu lagi anak jin cekok ada kat rumah tu. Suami dia nak kena bela pula. Habis duit dia minta tu. Ada tak suami macam tu? Ada. Kita dapat suami yang baik, alhamdulillah. Suami selalu main masjid. Suami balik kuliah, dia beli burger kat kita, tom yum putih dekat kita, makan 2 orang, alhamdulillah. Kadang Allah bagi rezeki isteri yang baik. Berapa ramai isteri yang antu ayak. Baru ni saya dapat soalan masa PKP, ustaz tolong doakan isteri saya. Awan, isteri saya ganas. Sebab apa? Sebab dia selalu cekik saya dengan wire TNB. Ni wire telefon TNB cari mampu gitu. Wire telefon tu, kalau suami dia buat pasal, dia buang telefon, dia ambil wire telefon, dia belit suami dia tu. Terkeluar lidah suami dia sampai tu, macam hukum gantung. Punya garang isteri dia. Gangster, maling gangster sekali. Tapi alhamdulillah, Allah bagi rezeki isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik. Anak orang lain duk cerita kat kita, aku payah nak gerak anak aku sembahyang subuh. Anak kita masuk bilik, Aiman, mai ikut abah pergi sembahyang subuh. Cuy, Aiman bangun. Allah, tuan-tuan dapat anak aku tu, tuan-tuan sujud syukur sampai koyak sejadah belum tentu bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan ingat senang anak-anak nak sembahyang. Kita pun malas sembahyang. Tambah anak-anak tu. Dia nak boleh ke sembahyang tu punya payah lah. Alhamdulillah. Allah tak, kadang-kadang Allah tak bagi anak pandai sangat. Biasa taklah pandai sangat, taklah bengong sangat. Adalah juga pandai sikit-sikit, tapi taklah cerdik sangat macam orang lain. Tapi akhlak bagus. Orang main rumah tolong kita, dia kemas rumah tu. Anak lelaki darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tapi dia duduk di dapur tolong mak dia belayan tetamu, dia basuh pinggan, dia buang sampah. Ya Allah, bagusnya anak tingkatan 2, budak lelaki, akhlak punya baik. Tengok orang, hormat orang, tak erti cakap lebih kurang, nak maki orang semua, tak ada semua. Bagusnya. Sebab apa? Mungkin disebabkan rezeki kita duk infak fi sabilillah. Maka jangan perkira duit kita untuk beri kebaikan kepada Islam terutamanya. Semua Allah akan bagi kita balik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan pahala ganjaran orang yang buat benda baik. Allah tak pernah sia-siakan dia. Hang buat je benda baik, Allah akan bagi kat kita dalam pelbagai cara. Tengok orang nak buat surau ke masjid ke, contoh, infak sikit fi sabilillah. Tengok dekat WhatsApp kita sampai ada keluarga siapa ke, anak dia kecil wire-wire bagai duk di GH. Tengok nombor telefon betul ke betul. Mai pakat sumbang seorang sikit kat dia. Jadi benda-benda yang kita bagi tu sebenarnya yang lebih besar lagi adalah dia meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya pada orang perempuan. Nabi SAW menyebut, aku melihat ramai orang perempuan dalam neraka. Dan ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu pada neraka. Maknanya pelihara diri kamu daripada neraka walaupun dengan separuh kurma sahaja, derma. Infak fi sabilillah, maka Allah akan mudahkan urusan kita yang sangat banyak tu. Allah ganti kat kita balik lah. Kita ingat, rezeki Allah bagi tu bukan mesti dalam bentuk duit. Rezeki Allah bagi dalam pelbagai bentuk yang lain. Kadang-kadang Allah bagi ketenangan. Ramai orang depres, stres, duduk di rumah, jumpa orang dia ceria, dia balik rumah dia muram, berkerusi, duduk di kerusi tu sampai 3-4 jam. Dia buka tingkap, dia tengok tingkap, dia boleh duduk macam tu 5 jam. Dia duduk macam tu, macam bengong gitu. Tempat kerja dia ceria, dia balik dia jadi muram. Dia tak boleh tak erti kawan orang. Ada orang gitu. Ada tuan-tuan berlambak-lambak. 2050 WHO buat kajian, penyakit yang paling besar sekali atas pada jantung nombor 1 adalah
stres dan depres. Stres dan depres, tak mau sembang orang, jadi tak ketahuan, gila, psycho, mental. Orang Pulau Pinang kata ser, tak ketahuan kau tu. Semua tu jadi mental tu betul ke cerita dia. Di mai akhir zaman ni macam-macam. Tuan-tuan nak selesai mental tu baca apa? Baca surah At-Taubah ayat 128, ayat last sekali. Surah At-Taubah ayat 128. Al-Azkar, Imam Nawawi bawa hadis Nabi SAW, apa yang perlu dibaca ketika berada dalam keadaan sedih, Allah akan hilangkan sedih dan duka cita dan semua sekali. Apa dia ayat dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, start daripada faqul hasbiyallah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Berapa kali baca? 7 kali baca lepas subuh, 7 kali baca selepas daripada asar. Siapa yang rajin nak amalkan ma'thurat, atau siapa yang rajin nak amalkan bacaan manzil, siapa yang rajin nak amalkan bacaan ratib al-haddad. Ratib-ratib ni dalam tu ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tu Nabi ajak dekat siapa? Allah ajak dekat siapa? Allah ajak pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila ayat yang pertama tu Allah ajak kata apa? Nabi ni dia dia sungguh-sungguh kalau boleh nak semua orang jadi orang baik. Nabi ni sungguh-sungguh kalau boleh nak semua orang jadi orang baik. Harisun alaikum, bersangatan kehendak supaya kamu ni jadi orang baik. Ayat kedua Allah kata apa? Fa in tawallau, kalau hang dah, kamu ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah buat yang terbaik untuk depa ni nak jadi orang baik, nak masuk syurga, depa tetap juga tak mau nak masuk dalam syurga, dan depa engkar kamu, pukul kamu, marah kamu, kamu katalah hasbiyallah, cukuplah Allah yang menjadi wakil dan pelindung aku. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, banyak benda kadang-kadang. Tuan-tuan boleh tanya orang jaga masjid, orang jaga surau, kadang-kadang macam-macam benda baik yang orang buat, tetapi apa yang dapat, tuan-tuan tengok masa mesyuarat agung 18 kilo AJK kena maki. Yang tak guna, yang tak ni, yang ni tak betul, yang tu tak betul. Kadang-kadang dia ada perasaan dia punya down tu. Tapi dengan membaca zikir ni, Allah akan bagi tenang pada kita, supaya kita tak terlibat pi terjun Jambatan Pulau Pinang buat live, minum kelorok, buat es ketui, bubur sikit ni apa, sirap limau pekat makan langsung sikit, dia takkan buat begitu. Kerana benda tu benda yang tak pandai. Maka balik kita pada sedekah. Saya nak cerita dekat tuan-tuan, sedekah ni dia punya luar biasanya sedekah ni, sehingga satu kisah di Pulau Pinang ni saya cerita kat tuan-tuan. Ada satu ahli jawatan kuasa masjid, dia cerita kat saya, Ustaz, ada satu tahun tu masa bulan puasa, semayang tarawih tu, saya ingat tarawih pertama, kedua, ketiga macam tu lah, awal-awal Ramadan, orang ramai penuh masjid, lebih kurang 9.30, 10 lebih macam tu, dah habis semayang tarawih. Ada seorang, kami duduk sembang lah, sembang dengan jemaah semua, ada seorang jemaah tu dia masuk dalam masjid, dia kata, Haji, ada orang nak jumpa. Saya pun kata kat member tu, saya pergi tengok siapa nak main. Dia pun pergi. Dia kata siapa? Dia kata tu, dia tu nak jumpa. Saya tengok dia kata kat saya tengok dia Cina, pakai seluar pendek, pakai t-shirt biasa ya. Dia tunggu dengan tangan dia ada sampui, dia kata. Tapi muka dia nampak down, Cina tu. Nampak macam apalah, rasa macam dia tak ceria lah muka dia. Dia main sampai kat saya, dia kata, Haji, ini duit, Haji ambil. Haji sini ketua ke, dia tanya.
Dia kata, saya lah pengurusi sini. Haji, ini duit, Haji ambil, dia kata. Awan, ini saya kasih sama Tuhan, dia kata. Saya pun tengok kiri, tengok kanan. Wahai pula dia ni bagi kat Tuhan pula time ni. Saya pun tak apa lah. Saya kata, ni apa duit? Duit apa? Saya pun takut lah, Ustaz, bisnes apa kedai ni ke apa? Dia kata, bukan. Ini saya ada buka kedai perabot. Rupanya Cina ni tuan-tuan, dia ada kedai perabot di Pulau Pinang ni. Mula kedai perabot, lala jadi kedai serabut. Sebab apa? Sebab staff dia ranjau dia. Staff dia ambil stok yang banyak, order, dia bawa keluar receipt, cek apa semua, kata dah bayar, tapi rupanya dia hutang lagi. Duit tu dia bayar kat dia sendiri. Dia bawa keluar cek, kata dah bayar, dia tunjuk kat bos dia semua, dia snap gambar, kata dah bayar, cop semua, dia tu terima apa semua dah, tapi rupanya dia tu tak bayar. 5,000, pembekal ni 10,000, ni 20,000. Semua duit tu dia ambil, dan macam-macam dia buat sehingga menyebabkan kedai ni orang semua pakat main lah tanya di kedai. Hutang aku bila nak bayar? Hutang aku bila nak bayar? Dia kata, hutang apa? Aku tengok ni 80,000 orang tak bayar. Lepas tu dia ni sampai pula surat dia ni 50,000. Dia kata, pelik ni. Aku pun cuba hubungi orang tu. Rupanya dia dah tahu dah, boleh bau dah. Sampai satu peringkat syarikat-syarikat ni semua duk mula tanya duit-duit dia. Dia tinggal, dia bagi maklumat palsu, IC semua. Kira kesimpulan dia lari dengan beberapa orang yang duduk jaga di kedai. Mereka pakat ambil sikit-sikit duit, mereka belah. Bila belah, dia jadi macam tak boleh nak bayar hutang, bankrupt, muflis lah apa semua. Dia usaha bayar. Dia kata, malam tu adalah malam terakhir dia tutup kedai dia. Dan dia memang tak mau pikir dah kedai, dia serabut. Masa dia duduk ronda-ronda tu, dia berhenti betul-betul kat masjid tu. Masa tu malam. Dan duit yang dia pegang tu, duit paling last yang ada dekat dalam simpanan dia, dia tak tahu dah nak meniaga apa. Dia tengok tepi tu ada masjid, dia kata, yang ni Tuhan gerak ke hati dia, ini kasih sama Tuhan, dia kata tu. Saya pun ambil lah Ustaz duit tu. Sebab dia kata duit niaga duit niaga perabot, tak apalah. Saya pun ambil. Saya kata tak apa, dia bagi kita ambil je. Orang Islam derma boleh ambil tak? Boleh. Tak boleh Ustaz, tak boleh ambil. Nanti masjid kalau kita ambil, kita guna kat masjid jadi panas. Tak panas pun masjid negeri. Tak masjid negeri. Bonsiu bagi duit orang banyak. 10,000 bagi bonsiu Honda tu. Allah bilang kan. Dia bagi duit tak? Bagi dah berlambak duit dia tak dalam tu. Sejuk tak masjid negeri? Sejuk je, ada aircon. Kalau tutup aircon panas lah. Sejuk lah. Dan orang pergi boleh ambil, tak apa. Dia bukan niaga apa pun, niaga pisau perabot. Dia pun ambil. Tahun depan Ustaz, Ramadan yang tahun yang berikutnya, saya ada macam tu lah awal dia. Sekali lagi dia main. Orang yang sama, Cina tokai tu juga. Tapi saya tengok dia macam ceria lebih sikit, tak macam dulu. Tapi dia pegang sampui. Dia kata, tokai, macam mana? Dia kata, ini saya kasih sama lagi. You kasih sama Tuhan dia lah. Saya kata, tahun lepas nampak muka macam down ni. Sebab apa tahun ni? Dia kata, Haji, saya mau cerita sama Haji. Betul lah saya kasih duit sama Tuhan. Tuhan sudah kasih sama kita. Kata apa? Lepas pada 5,000 aku bagi kat hang tu, kehidupan dia start daripada keesokannya, Allah mudahkan urusan dia. Dia boleh jadi buka kedai balik. Dia jumpa staff-staff dia yang bagus, yang amanah. Lepas tu orang-orang yang tipu dia semua, duit dia pelan-pelan, hutang dia bayar apa semua. Dia kata start daripada 5,000 modal aku bagi kat Tuhan ni, maksud dia Allah mudahkan urusan dia. Dia tak tahulah, dia cerita sampai dia kata saat ini bisnes aku dah 2 kali 3 kali ganda naik dah. Dan tahun ni aku tak bagi 5,000, 10,000 aku bagi kat Tuhan. Dia kata up lagi 5,000 sebab Tuhan sudah tolong sama kita. Dia kata 3 tahun berturut-turut Ustaz, apek tu mai kat saya masjid, dia bagi 15,000 pula dia bagi tahun ketiga. Tahun ni semua tak bagilah, Covid punya tahun. Dia pun tak tahu apa jadi bisnes dia. Tak, saya nak abang kata, orang bukan Islam kalau dia derma infak fi sabilillah, Allah bantu dia. Tambah tuan-tuan orang yang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang betul, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat derma infak tu, Allahu Akbar, Allah bagi kat kita banyaklah ganjaran pahala. Dan derma ni tuan-tuan, saya nak abang, bukanlah masjid surau tu alhamdulillah lah tabung kita jalan kan.
Kita lepas lah ke tu, jangan buat-buat macam tak apa nampak gitu kan. Kita lempak dan tabung tu, alhamdulillah. Satu lagi yang ada depan kita ni apa dia? Adalah pembinaan surau kita ada ni kan. Kalau kita dah bagi, boleh tolong forward dalam grup mana-mana, hantar pi, biar dia bergerak, kita dapat pahala. Kadang-kadang nak buat baik ni tuan-tuan, bukan tunggu derma besar-besar, kecil-kecil tak apa. Katalah tuan-tuan pergi kedai makan, nak bayar kedai makan tu, ada 2 budak sekolah menengah Tunuk Uda dengan Sungai Ara, mereka pegang Milo Ais seorang, Nescafe Ais seorang. Kita nak bayar, mereka 2 orang duduk belakang kita. Kita kata apa? Nak bayar? Ni 2 orang, hampa makan apa tadi? Dah, kami beli ayam lah. Tak apa, pakcik bayar duit hampa. Hampa pergi je. Pakcik belanja hampa, hadiah kat hampa. Tak apa lah pakcik, tak apa, pergi je. Milo Ais berapa? RM2.7. Nescafe Ais RM2.5 gitu ya. Ada lebih kurang RM5 lebih duit kita habis. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita belanja, tak kenal pun budak tu siapa. Tak kira lah Islam ke tak Islam ke, belanja je dia. Allah akan mudahkan urusan kita. Agak-agak tuan-tuan kalau bagi RM5 tu miskin dah kita. Takkan miskin. Allah mudah kita. Kadang-kadang tolong bayar kat orang, tak kenal pun. Bayar kat siapa? Bayar kat cleaner. Cleaner tempat kerja kita. Cleaner tempat kerja kita ada 2 orang lah. Ada seorang makcik tu, ada seorang aci India tu seorang. Daripada orang lah bersih sampah, cuci tandas apa semua. Kita pergi sarapan masa pagi di bawah pejabat, ada kedai nasi kandak tu, ada kedai nasi campur apa semua. Cleaner 2 orang ni keluar makan sarapan. Ada nasi lemak, ada kuih apa, NTO dengan mereka minum kopi. 2 orang duk minum tu. Kita tengok 2 orang tu, apa salah kita tolong bayar kat mereka. Nasi lemak dia makan tu berapa ringgit? Ada 2 orang makan macam tu ada sampai RM15,000. Tak sampai lah RM10 pun tak habis. Nasi lemak RM1.20, ayak RM1 lebih gitu ya. Alah, kuih sikit gitu je. Tak apalah, kita belanja gitu lah. Berapa ramai di kalangan kita yang masa pergi kerja, hari-hari ada Pak Gad kat tempat kita. Tak kira Pak Gad tu pakcik Islam ke, Uncle India ke, Nepal ke, Vietnam ke, tak tahu negara mana kita tak kenal. Tapi dia tolong kita jaga kereta kita dengan motor kita sepanjang kita di tempat kerja. Apa salahnya kalau hang beli nasi lemak pagi, beli roti canai, beli bihun kuih tiaw, bawa sikit kat dia, beli lebih sebungkus. Pakcik, sihat ke? Oh, sihat, alhamdulillah. Nah, saya ada kat pakcik teh tarik. Ui, apa beli pagi-pagi beli teh tarik? Tak apalah, saya ada kat pakcik. Dan pakcik tu kata terima kasih. Bagus ya. Tapi kalau pakcik tu kata terima kasih, nanti besok beli pula Milo Ais. Tak apalah, beli kat dia tuan-tuan, bukanlah miskin pun. Pakcik tu kan makan banyak mana pun. Bagi, insya-Allah Allah bagi. Ada orang dia pandai, dia buat apa? Dia beli cikelat-cikelat kat rumah dia. Dia tengok budak-budak main bicycle depan rumah dia. Mas Sediman. Nah, pakcik bagi cikelat. Tak ada apa, budak-budak gitu. Bagus. Ada orang beli cikelat simpan di pejabat. Anak-anak kawan-kawan dia kadang-kadang tak pergi sekolah, demam ke apa sikit, mak dia bawa main pejabat. Apa dia buat? Dia bagi kat budak-budak tu cikelat lah, beli wafer lah apa semua. Budak-budak ni tuan-tuan, kadang-kadang doa dia lebih mustajab lagi, kita tak tahu. Benda kecil yang kita buat. Apa dia? Anak jiran kita, dia susah. Kita pun kata, mai 2 orang hampa hujung tahun, makcik nak pergi beli kat hampa baju sekolah. Mai 2 orang ni. Mak dia keluar, nak bawa anak aku pergi mana? Hang tak payah mengada, hang duduk diam. Aku nak bawa anak hang, bukan nak bawa hang. Kita bawa dia anak daripada orang, pergi Maidin, pergi beli baju sekolah kat mereka. Pergi beli kat mereka kasut sekolah, belanja kat mereka macam makan gitu, balik mai. Dalam perjalanan, kita tanya budak-budak tu, seronok dah hari ni kita beli baju sekolah? Oi, seronok, kami tak sabar nak pergi sekolah, nak pakai kasut baru, nak pakai beg sekolah baru, pensel bot baru semua. Terima kasih lah makcik. Kita saja je abang. Terima kasih juga. Tapi boleh tak tolong makcik hari ni? Boleh, tolong apa makcik? Tolong doa kat makcik, bagi makcik Allah bagi sihat, bagi Allah ampun dosa makcik, bagi makcik masuk syurga. Budak-budak tu sambil seronok duk pegang tangan aiskrim Malaysia ke, tangan duk pegang aiskrim kon ke, dengan kasut duk peluk, doa pun tak betul. Ya Allah, ampunlah dosa makcik. Ya Allah, bagilah makcik masuk syurga. Ya Allah, bagilah makcik sihat. Tuan-tuan, doa orang miskin yang kita gembirakan hati dia mungkin lebih mustajab daripada tahajud kita di waktu malam. Mungkin tahajud kita bangun tu ada sedikit unsur riak, sombong, takabur di hati kita.
Tapi budak-budak yang bersih hati dia, bila dia angkat tangan doa pada Allah, mungkin sakit kita yang doktor geleng kepala, Allah boleh ubah semua tu dapat kemuliaan dan kebaikan. Jangan kira, hatta dengan binatang mai kat kita, kucing, jangan pandang lekeng dia. Tonton bayang, dalam 100 orang kat kedai, sebab apa kucing mai kat kita? Kenapa kucing tak pergi orang lain? Kenapa kucing tu mai kat kita je? Dia main miau miau miau, duk korek kaki kita. Ambil lah sikit nasi tu, nasi goreng paprik ke, nasi goreng pataya ke, nasi goreng ayam ke, sauk sikit, bubur kat kucing. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita bagi satu mulut kat kucing tu, ada tak kita jadi lapar, lepas tu mati malam tu sebab makan tak cukup? Tak. InsyaAllah lah Allah bagi rezeki. Tak payah risaulah tuan-tuan. Kita fikir Allah hantar kucing tu mai kat aku sebab Allah nak bagi pahala dekat aku. Allah nak ampunkan dosa aku. Ingat macam tu. Dia bukan nak pinggan baru order kat dia. Masa dia kawat tangan kita, kan dia mau satu baru, tolonglah order kat aku nasi goreng ayam satu pinggan, ada? Tak. Kan dia nak kunci kereta kita? Dia nak ambil kereta? Tak. Dia mau apa? Nasi yang sikit, yang sedang kita makan. Ambil ayam, bagi kat dia sikit. Kalau kita ada ikan, bagi kat dia ikan sikit. Ataupun habis makan semua, simpan sikit kat dia, ambil makanan tu bagi kat dia. InsyaAllah Allah mudahkan rezeki kita. Dan yang lebih besar yang kita belajar pada malam ni apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan akan bayangkan kemiskinan kat kita. Janganlah derma, nanti hang miskin. Nanti hang boleh guna duit tu pergi tempat lain. Tak payahlah derma, tak payahlah derma. Dia suka pangkah kita, jangan derma. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kelebihan yang sangat banyak pada orang-orang yang derma infak fi sabilillah. Syaitan dia tak suka benda tu. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala beri satu hadiah sedekah dekat kita ni, kita gunakanlah sedekah tu dengan sebaik-baiknya. Paling bagus sekali, saya pesan dekat kita, paling bagus di dunia sedekah ni bila? Waktu pagi, subuh kan, sedekah. Main surau, bawa lah sikit. Kalau tak dan main kat surau pun, tuan-tuan berhenti di traffic light Gelugok ke, traffic light Jerutung ke, traffic light Sungai Pinang ke, traffic light Jalan Piramli ke, tengok ada MBPP atau era bumi punya orang tu kan, yang duk sapu-sapu tepi jalan. Tuan-tuan tengok pagi ni tak derma, tak kira lah, bye ke pakcik ke, pakcik, mai, pakcik kerja sama, tak mana apa ni? Oh, pakcik sapu sini, sehari pakcik pergi depan lah, ambil RM5, pakcik nak simpan. Sementara traffic light hijau, lepas kat dia RM5. Banyak orang ni. Pakcik biar, pakcik makan sarapan ke apa hari ni, sempoi sikit. Okey, pakcik doakan saya. Okey, tak kenal pun pakcik tu. Bukan mesti pak menekan kita. Kalau umur macam tu, umur 60 lebih, masih duk kerja, maknanya dia memerlukan lah. Kalau anak dia bagi apa semua, lain lah. Maksudnya dia masih memerlukan. Bagi je kat dia. Allah mudahkan kita. Jadi seharian, saya habaq kat tuan-tuan, seharian jangan berlalu tanpa kita sedekah. Jangan berlalu sehari tapi dalam hari itu kita tak sedekah. Kalaulah dah malam dah nak tidur, Allah hari ni tak derma lagi ni, tak infak lagi ni fisabilillah, macam mana nak buat ni? Saya habaq dua cara tuan-tuan nak selesai benda ni. Pertama, sediakan satu tabung atau Tupperware di rumah. Tupperware dan tabung tu tabung derma. In case dalam seharian kita terlepas nak derma, ambil duit kita, buh dalam tabung tu. Esok ambil duit tu, pergi buh dalam masjid. Kira dia parking sat kat rumah kita. Tabung tu tabung masjid, tapi masjid dia buka cawangan kat rumah kita. Kita sendiri buat cawangan tu. Ataupun tuan-tuan tak sempat sangat nak derma, buka handset, cari mana-mana madrasah tahfiz ke nak derma. Hari tu tuan-tuan mesti release duit tu sikit. Kiralah RM1, RM2, RM5, RM3, RM40. Tapi dia mesti keluar. Kerana ni saya habaq kat tuan-tuan, botol ni air dia penuh. Kalau air penuh, air baru boleh masuk tak? Tak boleh. Macam mana kita nak top up air baru? Air bawah ni kita kena buat lubang. Bila keluar, baru boleh air baru masuk.
Yang ni harta benda yang ada dekat kita. Allah nak bagi berlambak lagi dekat kita. Tapi ada penghalang dan penghadang maniak ni apa dia? Tudung dia ni lah. Tudung ni kalau kita buka, dan nombor satu, nombor dua, ayak ni kena keluar dulu. Kita buat lubang di sini, kita derma, duit tu dia jalan je, duit satu lagi dia akan masuk di situ. Tu konsep dia. Selagi duit tu ada, dia tak akan bergerak. Sama konsep. Duit kita ke, duit organisasi ke, duit masjid ke, duit surau ke, dia keluar, baru dia akan ada kemasukan yang baru. Kalau student di college tu duk ada lagi, pihak college tak akan ambil intake baru. Bila dia akan ambil, ada batch yang buat convocation, dah habis belajar, SEM 5, SEM 3, SEM 4, ada 200 orang keluar, maka dia akan buka intake baru pada Januari. Semua masuk. Sebab apa yang masuk baru masuk? Sebab yang lama dah bergerak dah. Dia konsep dia macam tu, bergerak. Duit rezeki macam tu lah. Dia nak masuk kita. Selagi mana hak lama tak bergerak, dia duduk di situ. Lama, duit yang duduk ada lama tu, dia kena gerak. Saya bagi tahu kat tuan-tuan contoh lagi nah, kisah berkaitan dengan imam apa nama dia tu, tak ingat. Sabar saya cerita sekali nama dia keluar. Imam ni dia ni ada satu sikap yang baik. Dia mengajak satu ketika dulu, ulama ni setiap bulan raja akan bagi kat dia duit wang dinar emas, sebab dia mengajak kat memberi panduan pada masyarakat. Raja bagi duit emas banyak, dia ambil duit tu. Setiap bulan dia ambil lah. Satu hari member dia ikut dia. Dia kata, wahai Syekh, nak ke mana? Jom ke istana, sebab raja ada sediakan bantuan pada aku. Dia pun ambil kan. Masa dia balik, tuan-tuan, dia buat apa? Duit tu semua dia bagi ke orang miskin. Bagi sampai hujung nak rumah dia, karung dia kosong. Habis semua bagi kat orang. Kawan dia kata kat dia, ambil bagi semua duit kat orang, hang tak simpan kat hang. Dia kata, tak apa lah, Allah dia bagi kat aku. Hang jangan risau. Dia pergi tidur. Masa dia tidur, nama dia tak main lagi. Arak-arak nama dia main sebelah hujung. Tidur. Masa dia tidur di waktu malam, esok pagi satu keajaiban berlaku. Masa dia bangun tidur sembahyang subuh semua habis, maka kawan ni pun duk kemas-kemas, dia angkat bantai. Tuan-tuan tahu, karung semalam yang kosong tu Allah penuhkan sebiji dan seketui sama duit mai hak hilang, hak dia derma tu semua ada duit dalam karung tu. Kawan tu tanya dekat Syekh tu, dia kata, wahai Syekh, macam mana ni? Ini rezeki Allah Ta'ala bagi apa semua? Syekh tu kata. Lepas tu dia kata, aku pun nak try lah, test power tengok. Dia pun satu hari ambil duit berlambak bulan karung, dia buat macam Mak Ajis ke Mak Piramli tu kan. Jalan, dapat duit bagi ke orang. Karung tu dia kata, sudah kosong. Malam ni kita akan jana balik kewangan kita. Dia buh bawah tilam, dia tak. Hai lah bantai azimat. Esok penuhkan balik, dia kata. Dia pun tidur. Esok pagi dia bangun. Masa dia bangun tu, dia teruja lah. Mula-mula dia bangun tu tak ada macam orang tidur lah. Selak bantai, dia ambil karung tu. Karung tu ada apa? Tek cicak dah. Dengan lipas terbang 2 ekor. Dia kata, duit aku tak ada. Habis duit aku semua. Dia pun lari pergi jumpa Syekh tu. Wahai Syekh, aku buat sebiji macam hang, tapi tek cicak dapat kat aku. Kata ulama tu, kata kat dia, dia kata, aku buat dengan keyakinan yang penuh Allah akan bagi rezeki kat aku. Tapi bila hang buat, hang masih ada sedikit ragu-ragu. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Ragu-ragu ni menyebabkan Allah tak bagi kat hang. Hang kena buat, Allah akan bagi kat aku. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kita. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat, tonton try. Nanti lama-lama dia derma ni dia akan jadi ketagih. Sampai ketagih buat benda baik. Selagi cari tak derma, tak benar. Bila tuan-tuan derma, kita nampak, sekali bagi nampak. Dia akan main satu peringkat tu bila kita istiqamah buat.
keajaiban sedekah ni banyak dah orang yang alami dia sendiri. Tapi tak ada sifat tu, no? Kita kadang-kadang kurang tau. Betul. Saya pernah cerita tak, saya pergi pasar malam. Pasar malam pukul apa? 9:30 malam. Adalah soya dia tu jual berhujung tak. Ni bukan semua pasar malam ni, saya abang satu pasar malam lah. Tak pergi di Perakam, itu semua geng soya mau aku pula. Depa soya dia tu ialah 9:30 pasar malam nak habis dah lah. Saya kata bungkus, dia pun bungkus. Soya tu dia kata RM1. Saya bagilah dia RM1. Tapi soya tu kita minum lah. Dia tak rasa lah soya. Sebab soya 9:30. Soya 9:30 tak sama dengan soya 5:30. 5:30 soya. 9:30 dia rasa sayur. Dan dia tak rasa. Dia rasa ais ketui je. Dan dia nak top up yang panas pun dia tak mahu dah sebab orang tak beli dah. Dia pun jual. Sepatutnya soya tu orang tak boleh jual RM1. Sebab dia bukan soya, dia ais ketui. Yang hanya rasa cair macam powder je, dia tak ada rasa. Soya tu patutnya abang tunggu. Mai, semua ni saya bungkus bagi kat abang seorang nak ambil. Mai RM1. Nak bagi tak apa, tak mau bagi tak apa. Sebab apa? Benda tu kalau aku tak beli hang nak buang dalam parit je. Benda yang 9:30, 9:45 hang nak bungkus pasal malam balik. Sebab apa hang tak ada hati nak bagi kat orang walaupun benda tu tak ada apa dah, tak ada nilai dah. Kita tak ada jiwa tu, tak ada. Nak derma tu dia rasa. Macam dulu Haji cerita kat saya kan, nak pilih barang buka puasa berapa? 5:30. Beli berapa bungkus? 80 bungkus. Boleh dah untuk surau masjid nak diskaun sikit boleh? RM5 4 upang. Dia derma sekupang infak fisabilillah. Okey dah, bagus juga lah daripada tak derma kan. Sikap tu tuan-tuan kadang-kadang bila kita bagi, Allah akan bagi kat kita balik. Panjang tuan-tuan bila cerita buat derma ni, cerita panjang. Cuma nak buat jadi payah. Bila nak buat kita akan rasa payah. Syaitan dia akan halang kita. Rempuh syaitan tu kita akan bina insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.